Tips FPL yang pertama adalah ambil pemain gantian. Cuba hampa tengok player-player utama yang injured atau yang tak bermain, siapa pemain gantian yang menggantikan posisi mereka. Contoh kita ambil player Liverpool, Andrew Robertson yang berharga RM7, dikatakan cedera dan mungkin akan terlepas beberapa perlawanan Liverpool. Jadi pemain yang kemungkinan besar nak menggantikan posisi dia adalah Kostas Tsimikas yang hanya berharga RM4 sahaja. Jadi dekat sini hampa boleh jimat RM3 untuk hampa gunakan membeli player-player premium yang lain. Jimat kan? Tips yang kedua, transfer in player yang perform sebelum harga dia naik. Tips ini sangat berisiko sebab hampa kena buat sejurus selepas player tu habis main, sebab sistem FPL semakin laju untuk update kenaikan harga pemain. Contohnya kalau hampa tengok Mason Greenwood, dia skor 2 biji dalam satu game, lepas tu habis game tu dia tak ada injured ke apa ke, jadi terus hampa transfer in Mason Greenwood so that hampa tak rasa beban nak beli dia, malah hampa dapat keuntungan daripada pembelian Mason Greenwood. Nampak pentingnya ilmu ekonomi dalam game FPL ni. Tips FPL yang ketiga adalah pilih player yang banyak punca pendapatan untuk menjaringkan points. Dengan ini, hampa tak rugi untuk beli player tu dan hampa tak berharap player tu buat satu benda je. Contohnya kalau defense clean sheet saja, kalau striker score saja. Hampa perlu pilih player yang boleh buat pelbagai benda untuk menjana points. Hampa boleh menggunakan formasi yang paling digemari antara pakar-pakar FPL, iaitu formasi 3-5-2, di mana mereka memaksimumkan penggunaan midfield yang boleh menjaringkan poin lebih banyak. Tips yang keempat adalah jangan berbelanja terlalu banyak untuk pemain simpanan hampa. Cuba hampa tengok skuad hampa, berapa banyak duit dah hampa tabuk dekat player simpanan hampa, dan hanya tinggal berapa duit saja yang hampa gunakan untuk pemain first 11 yang selalu main untuk skuad hampa. Jadi aku nasihatkan hampa dekat sini, untuk first half of the season, pilih je player sub yang murah dan yang selalu main. Contohnya Josh Brownhill daripada Burnley yang berharga RM4.5, dan juga Billy Gilmore daripada Norwich City juga berharga RM4.5. Jadi ini membawa kita kepada tips yang kelima, tips yang terakhir, iaitu simpan segala chips untuk preparation second half of the season. Macam tadi aku cakap, first half kita relax je pakai sub yang murah-murah. Daripada sub murah ni, kalaulah ada yang prospek tinggi untuk dapat higher points, kita bawa lah dia ke second half of the season, di mana second half of the season ni lebih mencabar. Kita akan menempuh blank game week ataupun double game week. Jadi dekat sinilah kita perlu berfikir untuk menggunakan chip-chip seperti free hit, triple captain dan juga bench boost. Itu sahajalah tips yang aku nak share kepada hampa. Confirm benda-benda macam ni kawan hampa takkan habaq punya, sebab mereka confirm nak tikam belakang hampa.